Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 25 April 2023 bersama saya Syairul Islam. 6 terkorban dalam kemalangan di kilometer 153 Jalan Jerangau, Jabur berhampiran Bandar Chernih Baru, Kemaman petang semalam. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 4.47 petang, membabitkan 2 kenderaan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanya Ramlan mengesahkan keempat-empat mangsa ialah Abdul Halim Ismail, 71 tahun, Tuan Yahdolah, 61 tahun, Nur Nadia Natasha Abu Bakar, 23 tahun dan Nur Syafinas Naura Saiful Azwan, 3 tahun. Kesemua mangsa maut di lokasi kejadian, ekoran mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan anggota badan. Manakala dua lagi mangsa iaitu Nur Alisha Mardiah Muhammad Ubaidillah 2 tahun serta Rosliza Mat Husin 38 tahun meninggal ketika menerima rawatan di Hospital Kemaman. Hasil siasatan polis, kejadian berlaku apabila sebuah kenderaan jenis Proton Persona yang dipandu dari arah Kuantan menghala ke Kuala Terengganu bertembung dengan sebuah lagi Proton Persona dari arah bertentangan. Kereta dipandu Muhammad Ubaidillah Zikri Adnan, 30 tahun hilang kawalan, lalu terbabas masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dipandu Shah Rezal Zamzalani, 35 tahun. Kemalangan menyebabkan kedua-dua kenderaan terbabas ke kaki lima jalan. 11 anggota bomba dan penyelamat mengambil masa kira-kira 1 jam membantu mengeluarkan mangsa yang tersepit. Kesemua mayat dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman untuk tindakan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Baik, ini pula perkembangan nahas bas ekspres dengan sebuah kereta di Kuala Nerus Jumaat lalu. Pemandu bas dilaporkan meninggal dunia semalam. Ini menjadikan angka korban meningkat kepada 3 orang. 2 lagi mangsa iaitu pemandu kereta dan isterinya maut pada hari kejadian. Anak mereka pula cedera parah dan dirawat di ICU Hospital Sultanah Nur Zahirah. Seorang remaja maut selepas dipercayai merempuh sebuah kenderaan rosak di lorong kecemasan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, SCP Zaidi Ciasan berkata keadaan gelap menghadkan pandangan berkemungkinan menjadi punca kejadian. Menerusi kenyataan, kejadian berlaku kira-kira pukul 3.30 pagi ketika mangsa dari Gurun ke Alustar. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dipercayai kecederaan parah bahagian badan. Kes disiasat menurut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Di Changlun, Kedah, kemeriahan sambutan Aidilfitri menjadi igawan ngeri 4 sekeluarga di Kampung Kubang Betung apabila rumah mereka dilanda ribut petang semalam. Kejadian turut menyebabkan kawasan rumah mereka terputus bekalan elektrik. Menurut mangsa Ishak Ibrahim, angin kencang dan hujan berlaku selama 30 minit itu bermula kira-kira pukul 3.30 petang menerbangkan atap zinc rumahnya. Kesemua anak dan cucunya yang pulang beraya terpaksa lari mencari perlindungan ketika kejadian berlaku. Kerugian dianggarkan RM6,000 selain dinding kayu yang turut rosak. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kubang Pasu, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Adnan Suhaimi memaklumkan kejadian ribut turut menyebabkan banyak pokok tumbang. Manakala di daerah Bandar Baru turut mengalami nasib yang sama, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana yang juga Pegawai Pertahanan Awam Daerah Bandar Baru, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, APM menerima 16 panggilan kecemasan berhubung kejadian angin kencang beserta hujan lebat kira-kira pukul 4 petang. Kejadian itu turut menyebabkan kesesakan di beberapa buah jalan berikutan dihalangi pokok tumbang. Kerja-kerja pembersihan dilakukan melibatkan orang awam dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Jumlah kemalangan yang dicatat menerusi UP Selamat 20 meningkat. Pada hari keempat pelaksanaannya, 1,381 kes direkod bertambah 234 kes berbanding hari sebelumnya. Ini membabitkan 2,072 kenderaan pelbagai jenis. 73.7% daripadanya kereta. UP Selamat 20 dilaksana 7 hari hingga Rabu ini.
Di Perak, 586 kes kemalangan direkodkan pada hari kelima Op Selamat 20. Ketua Polis Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata jumlah tersebut berkurangan 6% berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Sepanjang tempoh tersebut juga 3 kemalangan maut dicatatkan babitkan 5 kematian manakala sebanyak 989 saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya. Kesalahan paling tinggi dicatatkan adalah halangan lalu lintas dengan 270 saman. Datuk Seri Muhammad Yusri menasihati semua pengguna jalan raya supaya sentiasa mematuhi peraturan ditetapkan bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Mainan ni memang degil lah. Berehat je lah kat rumah. Sibuk nak meniaga lagi. Apa masalah dia? Hasing, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang bagus tau. Dia tolong orang tak kira bangsanya leh. Payung Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah rahmah. Terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusia. Bersua kembali. 12 kes subvarian akterus COVID-19 dikesan setakat ini. Dalam kemeriahan menyambut Aidilfitri, orang ramai diingatkan terus mengamalkan kawalan kendiri bagi mengelak dijangkiti COVID-19. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dalam kenyataan memaklumkan 6 daripada 12 kes subvarian akterus dilaporkan di Sarawak, 4 di Selangor dan 2 lagi di Kuala Lumpur. Kesemua pesakit bergejala ringan dan stabil. Setakat ini penularan COVID-19 masih terkawal. Kapasiti perkhidmatan kesihatan dan hospital juga tidak terbeban. Inisiatif Rahmah diperkenal Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk memberi faedah kepada rakyat khususnya ketika berdepan isu kos sara hidup. Justru isu siapa pencetus idea konsep Rahmah tidak sepatutnya jadi pertikaian mana-mana parti politik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihaknya tidak ada masalah jika ada parti politik yang mendakwa idea itu milik mereka selagi rakyat menerima manfaat. Jadi saya tidak kisah siapa-siapa pun nak pakai nama Rahmah. Hatta apa pun yang berlaku, yang penting bagi saya rakyat dapat manfaat. Saya rasa macam isu macam ni macam orang main mercun lah. Sepanjang hari raya ni kan mungkin ada nak berhibur sikit. Jadi saya anggap ini sebagai gurau senda Aidilfitri lah. Sementara itu, Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri yang diadakan di 6 negeri tidak seharusnya dipolitikkan dan bukan untuk kempen pilihan raya umum negeri. Ahli Parlimen pula itu berkata setiap Perdana Menteri mempunyai cara tersendiri menyantuni rakyat. Kebiasaannya, Rumah Terbuka Aidilfitri dibuat di kediaman rasmi setiap pagi raya, namun Datuk Seri Anwar memilih mengadakannya di luar Putrajaya. Penganjuran Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani bersama Perdana Menteri di 6 negeri tiada kaitan dengan pilihan raya negeri yang akan datang. Ia merupakan usaha kerajaan persekutuan mendekati rakyat selain perkukuh kerjasama dengan kepimpinan negeri termasuk yang ditadbir pembangkang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan penganjuran majlis di negeri-negeri berkenaan memudahkan rakyat tempatan hadir memeriahkannya. Ini berbeza jika ia hanya diadakan di Putrajaya. Penganjuran Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kedah pada Sabtu ini disambut baik pelbagai pihak. Penganjurannya disifatkan memberi peluang kepada semua rakyat di negeri-negeri menyambutnya bersama Perdana Menteri. Ada peluang yang baik untuk rakyat berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga anggota Kabinet. Sebab bukan saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tapi anggota Kabinet juga datang sewaktu Aidilfitri yang akan diadakan nanti. Jadi bagi rakyat negeri Kedah, ambillah peluang ini ramai-ramai, pakat duk main nak buat di Alustar 29 hari bulan 4 ni, iaitu pertama sekali kita di negeri Kedah dapat sambutan Aidilfitri merangkap iaitu peringkat nasional dianjurkan di negeri Kedah ni. Ini satu petanda baik untuk negeri Kedah. Dan saya kena percaya kalau perkara ini dijadikan amalan
dan dijadikan praktis sepenuhnya oleh kerajaan yang sedia ada, insya-Allah penerimaan rakyat kepada kerajaan madani akan jadi lebih baik dan mereka juga dapat bersuara dan juga menyuarakan pandangan mereka secara direct, secara terus kepada Yang Amat Perdana Menteri. Kami selaku rakyat seronoklah BM mai dekat PM mai ke negeri Kedah lah buat Nyama Raya hari Sabtu ni. Rasa banggalah kami rakyat sini. Terima kasihlah datang ramai kat sini. Negeri pertama pula tu jadi tuan rumah dengan Kedah. Saya merasa bangga pasal saya anak jati Kedah lah. Terima kasih kepada PM kita kerana sudi untuk membuat majlis tersebut. Saya bercadang untuk pergi beramai-ramai lah. Bawa semua ahli keluarga. Program di Raya Hotel Raya akan dihadiri oleh Perdana Menteri sebagai tetamu jemputan utama bagi menyantuni pelbagai lapisan rakyat. Menteri Besar atau Ketua Menteri juga akan dijemput selain ahli jemaah Menteri Persekutuan. Rumah terbuka peringkat nasional kebiasaannya diadakan di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Kira-kira 3,000 warga Kelantan mengunjungi rumah terbuka Hari Raya with Me di Padang Kemahkotaan Tumpat. Keluarga diraja Kelantan berkenan berangkat ke majlis menyambut Aidilfitri bersama-sama rakyat. Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima tiba di majlis pada pukul 6.25 petang diiringi Sultanah Kelantan Nurdiana Petra Abdullah. Terdahulu Tengku Bendahara Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra, Raja Perempuan Kelantan, Tengku Anis Almarhum Tengku Abdul Hamid, Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra dan Cik Puan Mahkota Kelantan Sufi Louis Johansen turut tiba. Seramai 250 asnaf menerima sumbangan kewangan disampaikan Sultan Muhammad Kelima. Rakyat dijamu dengan aneka juadah serta dihiburkan dengan persembahan kebudayaan negeri. Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob dalam sembah ucapan berkata, kehadiran rakyat jelata ke Padang Kemahkotaan adalah cerminan penzahiran kasih sayang dan ketaatan kepada pemerintahan Sultan Kelantan. Satu misi kemanusiaan digerakkan ke Turkiye bagi membantu rakyat Turkiye dan Syria yang terkesan akibat gempa bumi. Ia atas inisiatif Kerajaan Negeri Melaka dengan kerjasama dua badan bukan kerajaan, Brigade Negaraku dan Malaysian Youth Volunteer Community. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata Kerajaan Negeri Melaka bersama NGO Brigade Negaraku turut melancarkan tabung bantuan kemanusiaan bagi membantu kedua negara tersebut selain menerima sumbangan 400,000 daripada tabung yang dilancarkan sebulan lalu. Di Turki nanti, insyaAllah di kawasan bencana nanti, kita telah bekerjasama dengan sebuah NGO yang besar di Turki iaitu IHH, yang mana kita telah minta untuk kita akan menyediakan rumah ganti bagi mangsa-mangsa gempa bumi, iaitu berupa rumah kabin sementara. Rumah kabin sementara ini adalah telah diubah suai. Dalam tu ada ruang tamu, ada bilik tidur dan juga ada tandas. Manakala di Syria pula kita akan datangkan dengan jenis bantuan seperti kotak-kotak makanan, ada wang tunai yang akan kita serahkan kepada pelarian-pelarian dan juga ada 145,000 keping roti yang akan kita bagikan kepada mangsa-mangsa pelarian di Syria tersebut. Beliau bercakap kepada media sebelum berlepas pada majlis pelepasan misi kemanusiaan mangsa gempa bumi Turkiye dan Syria, Kerajaan Negeri Melaka dan Brigade Negaraku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Sepang. Beralih ke perkembangan luar negara, usaha dan tindakan untuk membawa keluar rakyat Malaysia dari kawasan pertempuran di Khartoum telah pun dilakukan. Bagaimanapun, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata keberadaan mereka ketika ini belum boleh dikongsikan atas faktor keselamatan.
Tambahnya, proses membawa keluar rakyat Malaysia telah memasuki fasa kritikal susulan kedua pihak yang bersengketa tidak menghormati genjatan senjata. Dr. Zamri berkata Wisma Putra dan lain-lain agensi di Pusat Operasi OP Sudan terus gigih berusaha untuk membawa keluar rakyat Malaysia. Sebelum ini, Dr. Zamri berkata Malaysia sudah menghubungi pentadbiran tertinggi Sudan bagi memohon kelulusan lintas udara dan mendarat di negara itu. Ia susulan tindakan pihak berkuasa penerbangan awam Sudan melanjutkan penutupan ruang udara negara itu sehingga 30 April. Seramai 32 rakyat Malaysia dilaporkan berada di Sudan, iaitu di 7 tempat berbeza dan dalam keadaan selamat. Pada 21 April lalu, 2 rakyat Malaysia dibawa keluar dan dipindahkan ke tempat selamat. Perbelanjaan ketenteraan global meningkat sebanyak 3.7% pada tahun 2022 sekaligus mencapai rekod tertinggi sebanyak $2,240 trilion yang menyaksikan perbelanjaan terbesar membabitkan negara Amerika Syarikat, China dan Rusia. Menurut data yang dikeluarkan Institut Penyelidikan Keamanan Antarabangsa Stockholm, SIPRI, peningkatan paling mendadak dalam perbelanjaan adalah Eropah dengan 13%. Amerika Syarikat kekal sebagai negara yang paling banyak membelanjakan untuk ketenteraan iaitu mencecah $877 bilion mewakili 39% daripada jumlah perbelanjaan ketenteraan global. Diikuti China di tempat kedua dengan perbelanjaan sebanyak $292 bilion atau 4.2% lebih berbanding pada tahun 2021. Perbelanjaan ketenteraan Rusia pula meningkat sebanyak dianggarkan 9.2% iaitu kira-kira $86.4 bilion. Sementara itu, perbelanjaan ketenteraan Ukraine menyaksikan peningkatan tahunan tertinggi yang pernah direkodkan dalam data SIPRI yang mencecah $44 bilion pada tahun 2022, iaitu peningkatan sebanyak 640%. Presiden Recep Tayyip Erdogan mendedahkan Turki telah menemukan rezerv gas asli bernilai $1 bilion. Ia ditemukan di kawasan Gunung Gabar di tenggara wilayah Sirnak. Jelas Erdogan pada Disember tahun lalu sebanyak 150 juta tong rezerv minyak bernilai kira-kira $12 bilion turut ditemukan. Ia disifatkan sebagai antara 10 penemuan penting pada tahun 2022. Dengan operasinya, 4 telaga minyak wilayah itu dianggarkan menghasilkan 5,000 tong minyak sehari. Kerajaan Turki telah melancarkan beberapa siri projek infrastruktur dan pertahanan menjelang pilihan raya umum pada 14 Mei yang bakal menyaksikan Erdogan bertanding untuk penggal ketiga. Baru-baru ini Turki turut melancarkan operasi kapal amfibia pelbagai guna pertamanya dan penghantaran pertama dari medan Laut Hitam. Baik, selepas 3 tahun, Korea Selatan kembali menyenarai semula Jepun sebagai rakan dagangan. Ia sebagai langkah untuk memperbaiki hubungan ekonomi dan diplomatik kedua-dua negara. Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga mengeluarkan semakan kepada notis awamnya mengenai ekspor dan import barangan strategik, membolehkan syarikat yang mengeksport barangan strategik ke Jepun menikmati tempoh semakan lebih singkat dan kertas kerja yang lebih murah. Langkah itu menjadikan jumlah negara yang diberi keutamaan dalam perdagangan bertambah kepada 29 termasuk Amerika Syarikat, Perancis dan Britain. Pada 2019, Korea Selatan mengeluarkan Jepun daripada senarai itu sebagai tindak balas terhadap keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun sebelumnya yang mengarahkan 2 syarikat Jepun membayar pampasan kepada mangsa buruh paksa semasa pemerintahan kolonial Jepun. Thailand memberi amaran kepada penduduk terutama di Bangkok supaya mengelak daripada berada di luar rumah disebabkan cuaca panas melampau. Menurut Jabatan Meteorologi, suhu mencecah 42 darjah Celsius di daerah Bang Na di Bangkok, manakala indeks haba pula mencapai rekod setinggi 54 darjah Celsius. Pihak berkuasa turut memberi amaran kepada penduduk supaya mengelakkan aktiviti luar dan berhati-hati dengan bahaya strok haba. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, suhu dijangka melebihi 40 darjah Celsius di sekurang-kurangnya 28 wilayah.
Menurut jurucakap Kerajaan Thailand, suhu panas melampau telah mencecah rekod penggunaan elektrik dengan penggunaan lebih 39,000 megawatt pada 6 April mengatasi rekod sebelumnya iaitu 32 megawatt pada April tahun lalu. Sebahagian benua Asia melaporkan cuaca panas melampau bulan ini dengan suhu yang tinggi dikesan di beberapa negara. Di Bangladesh dan beberapa bahagian di India, haba melampau membawa kepada lonjakan permintaan tenaga menyebabkan pemotongan dan kekurangan kuasa untuk berjuta-juta individu. Jelas pakar, apa yang berlaku di sebahagian negara Asia adalah disebabkan perubahan iklim yang mempengaruhi cuaca tidak normal dan fenomena dipanggil cuaca melampau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya, Fahmi Fadil dan seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia. Tentunya kita bergembira di hari mulia ini, meraihkan kejayaan kita sebagai umat Islam berpuasa dan beribadah di sepanjang bulan Ramadan yang mulia. 1 Syawal sebagai hari kemenangan, kita perlu raikan dengan amalan bermaafan dan menghormati sesama kita demi mengeratkan perpaduan antara kaum. Suburkan amalan berziarah demi keharmonian negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Beralih ke sukan. Skuad hoki negara bakal berdepan beberapa perlawanan dalam siri jelajah di Jepun, juga kejohanan Asian Trophy 2023 di Chennai, India. Ini bertujuan memantapkan persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Baru-baru ni pun Asian Hockey ada announce Asian Champions Trophy pada bulan August, which is a month exactly before the Asian Games. So that will be a good prep for us to play against all the Asian teams. Selain daripada tu, kita masih lagi akan finalize. We need matches. Most of the top 9 teams dalam dunia dia tak boleh main because of Pro League. So we need matches. So Japan has said that we can come. So dalam minggu ni we will finalize about the Japan trip. Yeah. Pemain tenis wanita nombor 1 dunia, Iga Swiatek pula berjaya menewaskan Aryna Sabalenka di terbuka Stuttgart pada Ahad. Ia merupakan ulangan final tahun lalu dan mengesahkan Swiatek sebagai pemain pilihan untuk memenangi terbuka Perancis. Pemain Poland itu yang baru pulih dari kecederaan nyata teruja untuk mempertahankan gelaran terbuka Perancis bulan depan. Walaupun menerima tentangan dari pemain nombor 2 dunia itu, Swiatek berjaya memperoleh break point keduanya pada kedudukan 4-3. Permainan cemerlang Swiatek membolehkan dia menang set pertama. Di set kedua, Sabalenka sering melakukan kesilapan. Swiatek pula terus bermain baik, seterusnya menang untuk memperoleh kejuaraan keduanya tahun ini. Pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic tidak akan menyertai kejohanan terbuka Madrid. Ini ia berikutan kecederaan yang dialami pemain tersebut baru-baru ini. Pihak penganjur berharap Djokovic cepat sembuh supaya dapat melihat pemain itu kembali beraksi. Terbuka Madrid 2023 akan berlangsung pada 25 April hingga 7 Mei. Sebelum ini, pemain tersebut dilaporkan mengalami masalah kecederaan saat bertanding pada kejohanan Lever Cup. Biarpun berdepan kecederaan pada kejohanan tersebut, namun Djokovic masih berupaya menjuarai kejohanan berkenaan. Atlet Kenya, Kelvin Kiptum unggul mencatat sejarah sebagai pelari maraton lelaki kedua terpantas dalam sejarah. Beliau menunjukkan aksi menakjubkan di kejohanan maraton London. Kiptum mencipta rekod dengan menamatkan larian selama 2 jam 1 minit 25 saat, meninggalkan peserta di tempat kedua Geoffrey Kamworor yang lewat 3 minit berbanding Kiptum. Kiptum yang turut mencatat larian maraton terpantas di Valencia tahun lalu mencipta rekod dengan menjadi pelari maraton kedua terpantas dalam sejarah.
Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan bersama seluruh warga Kementerian Belia dan Sukan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia yang meraikannya. Sambutlah Hari Raya ini dengan penuh kegembiraan sambil kunjung-mengunjung serta bermaafan bagi mengeratkan lagi perpaduan antara kita. Dengan harapan kita semua akan menikmati suasana harmoni dan sejahtera bersama. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Syawal yang mulia bakal menjelang tiba. Selepas sebulan kita berpuasa, menahan diri dari lapar dan dahaga, kini kita raikan hari kemenangan ini dengan merapatkan silaturahim sesama kita. Saling kunjung-mengunjungi dan maaf bermaafan di samping mengekalkan semangat perpaduan sesama kita. Pesanan saya, berhati-hati di jalan raya ketika memandu pulang ke kampung halaman masing-masing. Rancanglah perjalanan dengan baik dan sentiasa pastikan keselamatan diri dan keluarga. Ingatlah, orang tersayang yang menanti kepulangan kita. Saya serta seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Digital dan agensi di bawahnya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bahagiakan keluarga. Saudara, paparan ramalan cuaca dari Met Malaysia itu tadi mengakhiri Berita Pagi edisi Selasa 25 April 2023. Ikuti Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan berjumpa lagi.